السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Profit Ustaz Mahdi Syarudin, ikhwati billah, muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membuka surah yang baru pada waktu ini, iaitu surah Al-Muzammil, yang merupakan surah yang ke-73 daripada susunan Al-Quran Al-Karim dan mengandungi 20 ayat. Surah ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, diturunkan di Mekah. Surah ini dinamakan dengan nama Al-Muzammil, yang bermaksud bahawa orang yang berselimut, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ia merupakan surah yang ke-73 dalam susunan Mushaf Uthmani yang terdiri daripada 20 ayat. Al-Muzammil sebagai nama daripada surah ini, dapat kita lihat perkataan yang digunakan oleh Allah SWT manusia yang utama. Ada berbagai riwayat yang diriwayatkan mengapa sebab musabab dipanggil sebagai surah Al-Muzammil, bahawa ada yang mengatakan bahawa surah ini turun sesudah Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira, menerima ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang pertama-tama turun, iaitu ayat-ayat daripada surah Al-Alaq, surah Iqra. 5 ayat yang awal daripada surah Al-Alaq. Jadi baginda pun pulanglah ke rumah, mendapati isterinya Khadijah. Baginda berkata kepada Khadijah, Zammiluni, Zammiluni, kerana baginda merasa kesejukan, kerana ketakutan yang amat sangat bila dipeluk oleh Jibril AS dengan kuatnya. Jadi ini merupakan satu pengalaman pertama baginda menerima wahyu daripada Allah SWT. Satu riwayat lain mengatakan bahawa erti berselimut yang dimaksudkan di sini bukanlah berselimut dengan kain, kerana rasa kesejukan yang amat sangat seperti pengalaman dipeluk oleh Jibril ini, tapi maksudnya di sini itu tanggungjawab nubuwah dari risalah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada baginda, yang terasa beratnya, seakan-akan badan menjadi panas dingin, kerana perintah yang Allah SWT wajibkan kepada baginda sampaikan kepada manusia, terutama terlebih dahulu kepada kaumnya dekat, masih sangat kuat mempertahankan jahiliah dan kemusyrikan mereka. Jadi situlah baginda telah merasakan bahawa pekerjaan ini tidaklah mudah. Lantaran itu maka dia dipanggil oleh Allah SWT dengan panggilan Muzammil, iaitulah seorang yang diselimuti ke seluruh hidupnya dengan tugas yang amat berat. Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abdul Khalid Al-Bazzar meriwayatkan daripada Jabir, berkata bahawa kaum Quraisy telah berkumpul di Darun Nadwa. Mereka ni berkata, gelarlah lelaki ini, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan gelaran yang dibenci oleh orang ramai. Maka adalah cadangan mengatakan panggilan dia seorang kahin. Ada pula yang mencadangkan supaya dipanggil dengan majnun, orang gila, dan ada pula yang mencadangkan supaya dipanggil dengan sahir. Dan akhirnya mereka pun berpisah selepas itu bersurai tanpa ada kata-kata yang sesuai nak dilabelkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka usaha jahat mereka ni pun sampailah ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda pun menutup seluruh tubuh baginda dengan pakaian yang selimut. Lantas Jibril AS pun datang kepada baginda dengan berkata, Ya ayuhal Muzammil, iaitulah orang-orang, wahai orang yang berselimut. Kemudian Al-Bazzar berkata, sebahagian para ulama meriwayatkan daripada Ma'la bin Abdul Rahman, mereka menerima hadisnya, akan tapi dia meriwayatkan hadis-hadis secara bersendirian tanpa mutaba'ah. Qatibillah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah pandangan-pandangan para ulama tafsir tentang mengapa dipanggil surah ini atau latar belakang turunnya, kenapa dipanggil sebagai Muzammil, iaitu orang berselimut. Jadi maknanya, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian,
Panggilan Al-Muzammil ni adalah satu panggilan buat Nabi SAW. Dalam tafsir Ruhul Bayan dijelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW dipanggil sini dengan nama Muzammil sebagai satu bentuk mulatafah. Mulatafah ni maknanya menggelar Nabi SAW dengan gelaran lembut. Kerana orang Arab ni bila dalam uslub gaya bahasa mereka berbicara dengan seseorang itu, maka dia akan panggil seseorang itu dengan mustaq, dengan keadaan yang mana ketika dia panggil dia sedang melakukannya. Sepertilah Nabi SAW telah pun berkata kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang didapatinya sedang tidur dan lekatlah wajahnya dengan tanah, terkena pada tanah, maka Nabi telah menggelarnya dengan kata qum Aba Turab, bangunlah wahai Aba Turab, wahai bapa kepada tanah, wahai kawan kepada tanah. Begitu juga Nabi SAW telah memanggil Hudzaifah yang tertidur dengan panggilan qum ya Nauman, wahai bangunlah orang yang sedang tidur. Ketika itu Hudzaifah tertidur. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad SAW dengan ayat Al-Muzammil sebagai satu bentuk ta'nis. Ta'nis ni maknanya berlemah lembut, bergurau-gurau dengan Nabi SAW. Yang kedua, kata pengarang tafsir Ruhul Bayan, perkataan digunakan di sini Muzammil, dia juga tanbih li kulli mutazammil raqid lailihi liyantabi ila qiyamil lail. Dia merupakan satu panggilan gelaran kepada kita semua yang waktu malam lazimnya kita berselimut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, menyeru kita kepada melakukan salat malam. Bukanlah seperti yang dikatakan oleh, sebagai contohnya Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kashaf, bila beliau mengatakan di sini bahawa perkataan tersebut merujuk kepada satu keadaan Nabi SAW menjadi takut, ditimpa rasa malas, dan Nabi SAW ingin melarikan diri daripada tugasan menyampaikan risalah ataupun dakwah ataupun nubuah kepada masyarakat. Ini merupakan pandangan yang melampau, tuan-tuan ini boleh kalau sekalian. Pandangan dikemukakan oleh Az-Zamakhsyari ini bahawa Nabi SAW sedang berbaring dalam keadaan selimut, maka turunlah ayat itu menegur baginda. Jadi teguran ini mengandungi erti kecaman yang disebabkan kerana baginda ketika itu bersiap-siap untuk tidur nyenyak sebagaimana dilakukan oleh orang lain, tanpa memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan besar, malas dan enggan menghadapi kesulitan dan juga tentangan. Inilah kata Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kashaf. Memang boleh jadi Nabi Muhammad SAW ketika itu sedang resah, seperti yang kita gambarkan, kerana tekanan yang kuat oleh masyarakat Quraisy pada masa itu. Tetapi makna yang dikemukakan oleh Zamakhsyari ini sungguh jauh menyimpang daripada kebenaran dan tidak wajar dinyatakan kepada Nabi SAW seperti itu, kerana ini merupakan su'i adab, menunjukkan kepada kita ni tidak beradab dengan Nabi SAW. Pandangan ini adalah setengah para ulama tafsir yang terpengaruh dengan pandangan Zamakhsyari ini. Tapi bagi kita muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, panggilan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah panggilan sebagaimana panggilan Nabi kepada Sayyidina Ali Aba Turab, kepada Hudzaifah dengan ya Nauman, kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan panggilan-panggilan manja seperti itu, untuk merapatkan hubungan, untuk menggunakan dalam bahasa yang mendekatkan diri kepada orang yang kita sedang berkata-kata dengannya. Jadi umumnya muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, seruan wahai orang muslimut ni sebagai satu panggilan akrab dan mesra daripada Allah SWT terhadap Nabi-Nya. Memanglah dari sudut yang lain, panggilan ni boleh ditujukan kepada semua orang yang tidur malam agar membangunkan malam mereka, agar mengambil berat tentang qiyamul lail. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebenarnya perkataan Muzammil ini setengah ulama, setengah para sahabat membacanya Mutazammil, tetapi kemudiannya berlakulah idgham di sini. Muzammil diidghamkan tak kepada zai dan dekatnya, maka bunyilah Muzammil, yang berasal dari perkataan Zamal. Zamal ni maknanya beban yang berat. Maka dengan sebab itu seorang yang kuat dipanggil sebagai Izmil, kerana dia mampu mikul beban yang berat. Begitu juga datang perkataan Zamil. Zamil ni maknanya teman akrab.
Kerana bila seseorang itu menjadi teman ataupun kawan kepada seseorang yang lain, maka dia seolah-olah bersedia untuk mengikut tanggungjawab atas persahabatan tersebut. Mestilah dengan persahabatan yang ditanggungjawab. Tanggungjawab untuk menegur, tanggungjawab untuk membantu, tanggungjawab untuk bersama-sama dalam keadaan susah. Maka itu sebab dipanggil sebagai zamil. Allahu a'lam. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ini merupakan pandangan para ulama tafsir di sebalik perkataan muzammil yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan qum pula sebenarnya diambil dari perkataan qawama, yang kemudiannya menjadi perkataan qama. Secara umumnya dimaksudkan sebagai melaksanakan satu perkara dengan sempurna. Maka perintah Allah SWT dalam bentuk kata qum hanya ditemui 2 kali dalam Al-Quran Karim, masing-masing pada ayat kedua surah ini dan juga surah Al-Mudaththir. Syekh Qutb menulis dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran bahawa ayat ini adalah satu ajakan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah untuk menghadapi persoalan besar yang menantimu. Jadi satu beban besar yang telah dipersiapkan diletakkan di atas belakangmu. Bangkitlah untuk bekerja keras, bekerja bersungguh-sungguh. Bangkitlah pada masa untuk rehat sudah pun tamat. Bangkit bersiap menghadapi tugasan-tugasan yang akan diwajibkan ke atasmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Qutb menyatakan bahawa Rasulullah SAW menyedari benar kandungan perintah ini, sehingga baginda berkata kepada isterinya Khadijah, telah berlalu masa untuk tidur wahai Khadijah. Perkataan al-lail ni tuan-tuan, ini boleh kalau sekalian kita dapat lihat pada ayat pertama, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Lail ni pada mulanya dari sudut bahasa bererti hitam pekat, kerana malam itu hitam, gelap. Dan juga rambut pun dipanggil sebagai lail, kerana rambut yang hitam ini samalah seperti al-lail, gelap, pekat. Ikhwati billah, muslim-musliman yang rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah di sini al-lail, maksudnya gelap, malam. Kerana malam ni waktu yang bermula dengan terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Mari sama-sama kita melihat Allah SWT pada ayat-ayat awal daripada surah Muzammil, iaitu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi waratil qur'ana tartila. Wahai orang muslimun, bangkitlah pada malam hari kecuali sedikit, seperduanya ataupun kurangkan itu sedikit, atau lebihkan di atasnya, dan baca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Muslim-muslimat yang hati dan dikasihi sekalian, dalam ayat ini daripada awalnya Allah telah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mempersiapkan diri menghadapi wahyu yang akan diturunkan oleh Allah SWT. Jadi di sini Allah berfirman, wahai Nabi Muhammad yang muslimun, kurangkanlah tidurmu dan bangkitkanlah secara sempurna untuk salat munajat kepada Allah SWT di malam hari, kecuali sedikit dari waktu malam untuk engkau gunakan tidur, iaitu seperdua malam, atau kurangkan sedikit dari seperdua itu sehingga mencapai sepertiga, atau lebihkan ke atasnya dari seperdua sehingga mencapai 2/3, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan dengan bacaan yang baik dan benar. Muslim-muslimat dalam hati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi di sini kataan yang digunakan oleh Allah SWT, nisfahu. Kalau kita belajar bahasa Arab ini, nisfahu ni menjadi badal. Sama ada badal kepada qalil ataupun badal kepada lail. Tapi kebanyakan mereka mengatakan badal kepada lail. Jadi badal ni kalau kita belajar bahasa Arab, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi perkataan nisfahu ni separuh, nisfahu aw inqus minhu qalila, bangunlah pada waktu malam melainkan sedikit. Maka dimaksudkan di sini pentafsiran kepada malam itu separuh malam, aw inqus minhu qalila, ataupun kurangkan sedikit daripada separuh, aw zid alaihi wa ratil qur'ana tartila, ataupun tambah sedikit dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Kata Ibn Atiyah Al-Andalusi yang tafsirnya bahawa fal akthar innal ulama la yazidu ala thuluthain. Maka para ulama membaca ayat ini, memahaminya, mengistimbatkan hukum di sini, sepanjang-panjang qiyamul lail yang boleh kita kerjakan pada waktu malam adalah sebanyak 2/3 malam. Wal aqal la yanqus ani thuluth, dan paling kurang sekali malam yang kita imarahkan untuk qiyamul lail itu jangan kurang daripada 1/3. Jadi artinya kalau kita mengira malam itu bermula dari pukul 11 malam umpamanya,
Dia pukul 10 malam dan berakhir pukul 5 pagi. Bagikanlah 6 jam itu, bagilah beberapa jam itu kepada 3 waktu. Maka waktu yang paling baik untuk bangun qiyamul lail ini seperti disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqumu nisfal lail, kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu. Nabi telah pun bersabda, sebaik-baik qiyam adalah qiyam Nabi Daud. Nabi Daud dia tidur separuh malam, separuh daripada malam, dan kemudian bangkit 1/6 dan tidur pula 1/3. Jadi malam dia tu kalau berlakulah pada 6 jam kesemuanya sekali, maka inilah qiyamul lail yang terbaik seperti disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail yang paling panjang adalah 2/3 malam, sekitar 5 jam setengah seperti yang dilaporkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut pentafsiran para ulama, dan jangan kurang daripada 1/3. Dan Allah beri kefahaman kepada kita. Kita akan lanjutkan perkara ini dan kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.